各位朋友，大家新年好！Saudara sekalian, selamat tahun baru Imlek. 非常高兴我们今天有机会一起来庆祝中国的农历新年。Satu kebahagiaan kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan tahun baru Imlek. 这也是我们的一个非常有意义的安息日。Dan ini tentu adalah satu sabat yang sangat istimewa bagi kita 我们要 semua. 一起来敬拜我们在天上的父上帝。Kita berkumpul di tempat ini untuk menyembah Bapa kita yang di surga. 那我们今天的题目是赐福的上帝。Dan tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang memberkati. 我们的上帝是一位愿意把福气都赐给我们的上帝。Nah, Allah kita ini adalah Allah yang sangat suka memberkati kita. 那么我们要特别的通过上帝给华人的赐福来看一看他是怎么样来赐福的。 Dan kita akan mempelajari semua berkat kepada orang Tionghoa dan melihat bagaimana Tuhan memberkati kita. 我们华人社会非常喜欢这个福字。 Orang Tionghoa sangat suka dengan satu karakter fu atau berkat. 我们讲五福， Kita katakan sebagai ufu atau 5 berkat. 富贵康宁、好德、长寿、善终。 Dan kelima berkat itu adalah panjang umur, kekayaan, kesehatan, kebajikan, dan kematian tanpa penderitaan. 不仅是五福，我们说百福临门呐，100种福，各种各样的福气。 Dan tentu bukan hanya 5 berkat saja, tapi kita katakan paifulingmen atau ratusan berkat akan datang kepada kita, 那么我们 macam-macam 需要 berkat. 有一个健康的身体，我们的幸福才能够跟我们永随。 Tentu kita harus juga memiliki tubuh yang sehat, baru kita bisa menikmati semua berkat itu. 那我们呢，一起来祈求我们这位在天上的父，看他是如何赐福我们的中华民族。 Dan mari kita bersama memohon untuk mengetahui bagaimana Tuhan akan memberkati kita orang Tionghoa. 好，我们来一起做一个祷告。 Dan mari kita sama-sama berdoa. 天父上帝，我们满心的感谢赞美主。 Bapa di surga, kami datang untuk menyembah dan berterima kasih kepadamu. 我们在这个安息日，又是中国农历新年的时候，我们聚集敬拜你。 Dan pada sabat yang suci ini yang juga hari raya Imlek kami datang untuk menyembah Engkau. 恳求你的圣灵与我们同在， Biarlah rohmu beserta dengan kami. 恳求你的福分从天上赐给我们。 Dan biarlah berkat-Mu dicurahkan kepada kami. 奉耶稣基督圣名，阿门。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 圣经上说，这个上帝他是一位厚赐给万人的这样的一位上帝。 Alkitab menuliskan bahwa Allah kita adalah Allah yang murah hati dalam memberikan berkat kepada semua 在 manusia. 人类被造出来以后呢，他就赐福给亚当和夏娃。 Saat manusia pertama selesai diciptakan, Allah telah memberkati mereka yaitu Adam dan Hawa. 那么对他们说，你们要生养众多，遍布全地。 Lalu Allah memberkati mereka dan katakan, biar Anda beranak cucu, bertambah banyak dan penuhilah bumi. 哎，我们看到这是圣经第一个赐福， Dan ini adalah berkat yang pertama dalam Alkitab. 而华人呢，今天呢还是生养众多，遍布全地。 Dan orang Tionghoa sampai sekarang masih tetap terus beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. 华人的人口可能还是世界上人口最多的民族。 Dan orang Tionghoa sampai saat ini mungkin masih merupakan populasi yang terbesar di dunia. 所以我们由此可以看见，上天对华人的赐福呢，是赐福给我们很多的人口。 Jadi berkat pertama yang Tuhan berikan kepada orang Tionghoa adalah jumlah populasi yang besar. 那么第二个赐福的方向呢，上帝他通过中华民族的文化，将他的口述的启示传给我们。 Dan berkat kedua yang Tuhan berikan kepada orang Tionghoa adalah bahasa dan kebudayaan yang meneruskan wahyu ilahi secara lisan, secara turun-menurun. 我们知道呢，在历史的前面2500年呢，没有圣经，只有口述的启示。 Kita tahu bahwa 2500 tahun sebelum Masehi tidak ada Alkitab dan wahyu itu diturunkan secara oral atau lisan. 那么之后才有了希伯来人写的圣经。 Baru kemudian ada kitab suci yang dituliskan oleh orang Ibrani. 那么中国人的历史它是在巴别塔之后不久就开始了。 Nah, sejarah orang Tionghoa itu dimulai tidak lama setelah kisah Menara Babel. 我们今天呢，从我们的
语言文字，我们可以看到早期上帝的口传启示。 Melalui tulisan dan bahasa orang Tionghoa, kita bisa melihat wahyu secara lisan dari sejak permulaan. 我们把我们的语言称为汉语， Kami menamakan karakter Tionghoa itu sebagai Hanyu, 我们称自己是汉人。 dan kami menamakan diri kami sendiri sebagai Han. 为什么叫做汉呢？ Kenapa disebut sebagai Han? 因为汉是指天上的那条天河。 Oleh karena Han itu sebenarnya berasal dari satu kata, yaitu Tianhe, sungai dari surga. 那我们就说我们是从天上来的人。 Jadi orang Tionghoa percaya bahwa mereka berasal dari surga. 我们的文字呢，也是由上天启示。 Begitu juga karakter orang Tionghoa percaya sebagai hasil inspirasi dari surga. 我们的文字呢，也可以告诉我们啊，圣经是可信的。 Bahkan karakter-karakter Tionghoa itu menunjukkan bahwa Alkitab dapat dipercaya. 我们先看这一个船字， Misalnya kita melihat karakter daripada kapal. 这里边就有8个人呢，在这个船里面。 Dan di dalam karakter kapal itu ada radikal 8 orang dalam sebuah 显然，他 kapal. 就描写了挪亚方舟8口人的故事。 Tentu itu menunjukkan kepada kisah Nuh dengan 8 orang di dalam bahtera dalam cerita Alkitab. 中国人的文化呀，主要就是4个字， Semua kebudayaan orang Tionghoa dapat diringkas menjadi 4 karakter. 这个4个就是天、道、圣人。 Dan keempat karakter itu adalah Tian, langit, Tao, kebenaran, dan Sendren, orang suci. 我们来放在世界的范围内来看一下。 Mari kita coba lihat maknanya dalam ruang lingkup dalam dunia kita ini. 哇，今天很多人都相信进化论， Sekarang banyak orang yang percaya dengan teori evolusi. 相信人是从猴子变来的。 Percaya bahwa manusia itu berasal dari monyet. 很多人把这当成是一门科学。 Banyak orang menganggap ini sebagai ilmu pengetahuan. 那么科学究竟是什么呢？ Tapi ilmu pengetahuan itu sebetulnya apa sih? 我们这一位这个 Richard Feynman 这一个科学家呢，他是一个诺贝尔物理学奖的得主。 Nah, Richard Feynman ini adalah seorang ilmuwan yang memperoleh hadiah Nobel di bidang fisika. 那么他说，科学 Science is a belief in the ignorance of experts. Dia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kepercayaan kepada ketidaktahuan dari para ahli. 我们每隔几年呢，科学就要进行修改。 Dalam beberapa tahun kemudian ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan. 他们给了一个很好听的名字 ，They give it a very good name， Lalu mereka memberikan nama yang indah 叫做 paradigm shift， yang dinamakan perubahan paradigma. 其实就是说前面的错了，我们重新再更正。 Namun sebetulnya yang dikatakan adalah yang dulu salah, sekarang kita perbaiki. 所以这个 Richard Feynman 就说，Science is the belief in the ignorance of experts。 Itu sebabnya Richard mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kepercayaan kepada ketidaktahuan dari para ahli. 我们再看看印度民族他对于这个世界是怎样认识的。 Mari kita lihat bagaimana pandangan daripada bangsa India mengenai dunia ini. 他们看见人呢是从这个母亲的肚子里生出来的， Mereka melihat bahwa manusia itu lahir dari perut ibunya. 他就认为呢，这个神造人造这个宇宙也是从肚子里长一坨这个 lotus， 长一朵莲花造出了宇宙。 Jadi mereka percaya bahwa penciptaan manusia juga melalui perut dan keluarlah bunga teratai yang menciptakan semuanya. 非洲人呢就认为是这个神把从口里边吐出来的。 Dan orang Afrika tuh percaya bahwa penciptaan dunia itu adalah melalui muntahan dewa. 但是中国人呢不一样， Tetapi kepercayaan orang Tionghoa berbeda. 我们说这一切都是天造的，是上帝造的。 Kita percaya bahwa semua itu diciptakan oleh Allah. 那天是谁呢？ Lalu langit atau Allah itu siapa? 来，我们看这个字，这个上面的上， Lalu kita lihat tulisan ini, sang, yaitu atas. 上面有一个伟大的人物， Lalu di atas itu ada satu oknum yang maha besar, besar. 我们把这个上和大合在一起，这就是天。 Lalu kalau kita gabungkan karakter besar dan atas, maka kita akan mendapatkan satu karakter langit. 就是上面的那一位伟大的人物，他就是天。 Dan oknum yang maha kuasa yang di atas itulah yang kita sebut sebagai Allah. 中国人说天者万物之主，万物非天不生。
Orang Tionghoa percaya anak Tuhan adalah Tuhan daripada semesta alam dan alam semesta tidak ada tanpa anak Tuhan. 那人是怎么来的呢？ Jadi dari mana datangnya manusia? 哎，他说：“凡人之生也，天出其经，地出其形，何此以为人？” Beginilah cara manusia menjadi ada, surga memberikan sumber kehidupan, dan bumi menyediakan tubuh, kombinasi dari keduanya menjadikan manusia. 这个说法和圣经是完全一样的， Dan pernyataan ini persis sama dengan Alkitab. 因为圣经上说，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了一个有灵的活人。 Alkitab mengatakan ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka dengan demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. 所以我们由此看到，中国人对于创造和圣经的创造，哎，它是一样的记载。 Jadi kita bisa melihat bahwa konsep penciptaan menurut kepercayaan orang Tionghoa dan konsep penciptaan menurut Alkitab adalah sama adanya. 我们前面看到这个船，它有8口人和挪亚的方舟一拍即合。 Begitu juga dengan tulisan kapal yang menggambarkan 8 orang dalam perahu, itu sama dengan cerita Nuh di dalam Alkitab. 圣经说是女人的后裔来拯救人类， Alkitab mengatakan adalah benih wanita itu yang menyelamatkan dunia. 所以从一开始大家就在盼望这位女人的后裔。 Jadi dari semula semua umat manusia mendambakan datangnya benih wanita itu. 因为她是唯一的给世界带来希望的， Sebab benih wanita itu adalah satu-satunya pengharapan umat manusia. 所以我们有一个字叫做好， Karena itu ada satu karakter Mandarin yang hao artinya baik. 它就是女人的后裔2个组成的。 Itu adalah karakter dari seorang wanita dan karakter seorang anak, yaitu benihnya. 我们还有另外一个字啊，描写这位女人的后裔， Dan masih ada satu karakter yang menggambarkan akan benih daripada wanita itu. 这个字叫做姓，就是女和生合起来的。 Dan karakter itu adalah sing, yang merupakan gabungan daripada karakter wanita dan karakter melahirkan. 说的是古代有一位神圣的母亲， Dan karakter itu menunjukkan bahwa zaman dahulu ada seorang ibu, 天让她怀孕， lalu Allah menjadikan dia mengandung, 生下一个儿子，就是天子。 lalu melahirkan seorang anak yang disebut sebagai anak Allah. 哎，这就是女人的后裔生的这位天子。 Anak itulah benih daripada wanita yang melahirkan seorang anak Allah. 所以他用怎样的方法来帮助我们呢？ Lalu bagaimana caranya anak Allah itu menolong kita? 我们看到这个幸福的幸字， Lalu kita melihat karakter sing yang dari kata singfu yang berarti berbahagia. 这里有一个堕落的人呢，一个人跌倒了，堕落， Pada karakter itu kita melihat ada radikal orang sedang 他 jatuh 是一个悖逆的人。 dan menggambarkan seorang yang tidak menurut. 那另外我们看见有一个伟大的人， Dan di samping itu karakter tersebut memiliki radikal seorang yang mulia. 这个伟大的人来帮助这个悖逆的人， Dan orang yang mulia itu membantu orang yang tidak menurut. 使他免除死亡， Sehingga orang itu tidak lagi binasa, 给他带来好运。 tetapi membawa keberuntungan kepadanya. 你看一个字， Anda melihat hanya satu karakter 描写了整个的救赎计划。 dapat menggambarkan seluruh rencana keselamatan. 所以我们在中国文化呢，就提供了圣经的支持。 Jadi kita bisa melihat bahwa budaya Tionghoa sangat mendukung isi Alkitab. 今天的华人呢，看到这些字更容易能够接受圣经。 Sehingga orang Tionghoa sekarang begitu membaca karakter-karakter tersebut akan lebih mudah untuk menerima Alkitab. 我们的除了文字以外，还有经典。 Selain tulisan Tionghoa masih ada kitab klasik kuno. 这些经典呢，也是给我们指路啊。 Dan kitab klasik itu juga sama menunjukkan jalan. 孔子啊有这样的一段话， Kongfucu pernah berkata demikian. 他说：“如果有一位王要来到的话，他要等30年才能够教导人仁爱的道理。” Dia katakan jika seorang raja harus datang, maka dia harus menunggu 30 tahun untuk dapat menunjukkan pelajaran akan kasih. 耶稣生下来就是王， Yesus sejak lahir adalah seorang raja. 但是他30岁才受洗。 Tetapi pada usia 30 tahun baru dia menerima baptisan.
30岁才开始公开的教人仁爱的道理。 Pada usia 30 tahun barulah Yesus secara terbuka mengajarkan pelajaran-pelajaran mengenai kasih. 那么孔子这段话是不是指的耶稣呢？ Bukankah tulisan Kongfucu ini menunjuk kepada Yesus? 我们再来看老子的一段话。 Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Lao Tzu. 老子也是中国很有智慧的一个人， Lao Tzu juga adalah seorang yang sangat bijaksana di Tiongkok. 他还是孔子的老师。 Dia bahkan adalah guru daripada Kongfucu. 他记载了圣人自己的讲的话， Dia menuliskan apa yang dikatakan oleh orang suci itu sendiri. 是以圣人云：“受国之垢，是为社稷主；受国不祥，是为天下王。” Dia katakan dia yang dipermalukan karena kerajaan adalah Tuhan kerajaan. Dia yang menderita karena kerajaan adalah Raja alam semesta. 耶稣来到世上，要除去世人的罪孽， Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. 为我们的罪而牺牲， Dia dikorbankan oleh karena dosa kita. 所以他有资格被称为万王之王、万主之主。 Itu sebabnya dia layak untuk disebut sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. 那么我们知道，耶稣牺牲以后他3天之后复活了。 Dan kita tahu bahwa Yesus setelah kematiannya, dia bangkit 3 hari kemudian. 中国人有一个很有趣的礼节， Orang Tionghoa mempunyai satu upacara yang sangat menarik. 如果有一个人死了的话，要等3天才把他埋下。 Jika ada seseorang yang meninggal, maka harus menunggu 3 hari baru kemudian dikuburkan. 为什么要等3天呢？ Mengapa harus menunggu 3 hari? 礼记这本书说，把他放在这等3天，希望他能够复活。 Kitab klasik kuno Lici mengatakan bahwa ditunggu 3 hari dengan harapan orang itu bisa dibangkitkan. 如果不复活，再下葬。 Jika tidak bangkit, baru kemudian dikuburkan. 所以圣人就制定了这个制度。 Karena adalah orang suci yang telah menunggukan sistem ini. 我们到今天为止，世界各地的华人亲人去世都要停放3天。 Sampai hari ini orang Tionghoa di mana saja, jika ada kematian, mayatnya disemayamkan selama 3 hari. 等候复活的奇迹。 Menunggu kemungkinan untuk dibangkitkan. 但是我们知道，在耶稣在十字架上牺牲之后， Namun kita tahu Yesus setelah mati di kayu salib, 在第3天他复活了， lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga, 不但是复活了， dan tidak saja 而 dibangkitkan, 且还升天了。 tetapi juga diangkat ke sorga. 所以我们今天中国人我们说得道升天。 Itu sebabnya orang Tionghoa ada ucapan te tao sen tian, mendapatkan tao dan diangkat ke sorga. 我们得道有什么好处？ Jadi kita mendapatkan tao, apa keuntungannya? 因为得道可以升天。 Karena menerima tao, mendapatkan tao, kita bisa diangkat ke surga. 今天我们在这个世界上非常的不安全， Saat ini kita tidak merasa nyaman di dunia ini. 到处都有 COVID， Di mana-mana ada COVID. 没有地方可以躲呀。 Tidak ada tempat kita bisa berlindung. 但是呢，如果我们信耶稣，得道就可以升天。 Namun kalau kita percaya kepada Yesus, menerima tao, kita bisa diangkat ke surga. 我们可以逃离这个世界。 Kita bisa meninggalkan dunia ini. Chinese classics pointed the way to us。 Dan kitab klasik Tiongkok menunjukkan jalan kepada kita. 上帝给中国人的赐福的第4个方面呢，是中医。 Dan berkat keempat yang diberikan Tuhan kepada orang Tionghoa adalah pengobatan tradisional Tiongkok. 医学关心我们的健康。 Ilmu pengetahuan peduli dengan kesehatan kita. 在西方的医学他认为一个健康的人呢，他始终是保持平衡的，所以叫做 homeostasis。 Ilmu kedokteran barat percaya bahwa orang yang sehat harus memiliki keseimbangan tubuh yang disebut sebagai homeostasis. 其实这个认识呢，中国人老早就有了。 Prinsip ini sebenarnya orang Tionghoa sudah lama mengerti. 我们叫阴和阳，阴阳平衡。 Orang Tionghoa mengatakan bahwa yin dan yang harus seimbang. 古人说一阴一阳谓之道。 Orang dulu mengatakan satu yin dan satu yang akan menghasilkan tao. 有人就不理解这个阴阳从哪里来的呢？ Banyak orang tidak mengerti dan bertanya sebetulnya konsep yin dan yang itu 其 berasal 实 dari 你要 mana. 读圣经呢，你就能够明白，看上帝的创造就能够明白。 Tetapi jika kita membaca Alkitab, kita akan mengerti, terutama setelah kita membaca kisah kejadian. 起初上帝创造天地， Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 天是阳，地
地是阴。 langit adalah yang, bumi adalah yin. 然后上帝呢，把黑暗和光明分开， Lalu dikatakan Allah memisahkan terang dan gelap. 光是阳，黑暗呢是阴。 Terang adalah yang, gelap adalah yin. 上帝也把时间呢，这个黑夜和早晨分开， Dan Allah juga memisahkan waktu, yaitu pagi dan malam. 夜晚是阴，白天是阳。 Malam adalah yin, pagi adalah yang. 上帝所创造的所有的植物 ，all the plantation， Allah menciptakan semua tumbuh-tumbuhan. 也是雌性的和雄性的两类，阴和阳。 Dan binatang, tumbuh-tumbuhan juga ada yang jantan, ada yang betina, yaitu yin dan yang. 所有的动物啊，各种各样的动物， Semua binatang berjenis-jenis diciptakan oleh 但 Tuhan. 是就是公的和母的， Juga ada yang jantan dan ada yang betina, 阴和阳。 yaitu yin dan yang. 我们人类啊，千千万万， Manusia saat ini jumlahnya banyak sekali. 今天有70亿的人口， Hari ini ada 7 miliar jumlah manusia. 但是只有2类， Tetapi dasarnya hanya ada 2 jenis, 男和女， yaitu pria atau wanita, 阴和阳。 yin dan yang. 所以上帝的创造的规律啊，就是阴和阳。 Jadi dasar daripada penciptaan Allah itu sebetulnya berdasarkan yin dan yang. 对于阴阳的认识呢，就是中医的基础。 Nah, pengobatan tradisional Tiongkok berdasarkan pada prinsip yin dan yang. 那中医还讲五行， Dan pengobatan tradisional Tiongkok juga berbicara mengenai Wusing, yaitu 5 pergerakan. 行就是运动， Ya, Xing itu adalah pergerakan. 运动就是时间， Pergerakan adalah waktu. 五行就是5天。 Jadi 5 Xing artinya 5 waktu. 圣经上说啊，上帝用了5天来创造， Alkitab mengatakan Allah menggunakan waktu 5 hari untuk mencipta. 为人类的出现呢做了一切的准备。 Dan untuk manusia, Tuhan membuat semua persiapan. 那么第6天他才造人， Dan pada hari yang ke-6, barulah Allah menciptakan manusia. 所以人所需要的一切，前面5天全部预备了。 Jadi semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah disiapkan selama 5 hari. 这就是五行的道理。 Inilah dasar prinsip daripada Wusing. 所以中医的理论呢，它就是从上帝的创造来的。 Jadi konsep pengobatan tradisional Tiongkok sebetulnya berasal dari Alkitab. 那么在中国的文字中间呢，我们吃什么呢？这叫食物。 Dalam karakter Tionghoa, semua yang kita makan atau makanan disebut sebagai su. 如果你看这个字的话，食就是从地里出产的东西。 Kalau kita lihat kata pertama, se, itu radikal awalnya adalah segala sesuatu yang tumbuh dari tanah. 不是从地里出来的东西就不能吃。 Yang tidak keluar dari tanah, jangan dimakan. 那物呢？这个里面呢有一头牛， Dan karakter yang kedua itu wu, itu adalah ada radikal niu atau sapi di situ. 所以食物就是说，一方面我们吃从地里出来的，另一方面说你不要吃动物。 Jadi kedua kata itu jika digabung artinya makanan, mengandung makna makan yang tanaman yang keluar dari tanah dan jangan makan binatang. 所以这就是我们今天说的素食。 Inilah yang sekarang kita sebut sebagai gaya makan vegetarian. 中国人讲一个人的性格很好，品格我们叫做素养。 Jadi orang Tionghoa mengatakan sifat seseorang, karakter seseorang yang baik atau suyang. 不是说肉养，不是说因吃肉养起来的。 Ya, suyang itu berasal dari kata vegetarian, tidak dikatakan ro yang, yaitu ro itu daging. 那因为只有吃素才能够长久，所以我们把它叫素长。 Hanya makan sayur bisa membuat kita panjang umur, itu sebabnya ada kata su chang, makan su artinya sayur, chang artinya panjang. 中医教导我们呢健康长寿的秘诀。 Jadi pengobatan tradisional Tiongkok mengajarkan kita rahasia umur panjang. 病呢从口里进来的， Penyakit umumnya datang masuk lewat mulut. 你要是吃的太多了的话，就会出现癌症。 Kalau kita makan berlebihan, maka bisa terkena penyakit kanker. 你看这个“癌”字就是3个口，吃的像下面有一座山啊 ，three mouths and a mountain, eat food like a mountain, then it causes cancer. Jadi karakter kanker di Mandarin itu ada 3 mulut dan sebuah bukit di bawahnya. Artinya kita makan sampai perut kita buncit. 那么中医啊提供了我们很多医治的方法。 Pengobatan tradisional Tiongkok banyak mengajarkan kita teknik-teknik pengobatan. 比方说草药，
Misalnya tanaman-tanaman obat herbal, 我们的推拿， pijat, 还有针灸， akupuntur. 这些都是很自然的，我们恢复健康 Ini semua adalah pengobatan yang sangat alami untuk mencapai kesembuhan. 啊。所以在中医里边，它没有大的制药厂， Jadi di dalam pengobatan tradisional Tiongkok tidak ada obat-obatan kimia. 因为整个自然界就是一个制药厂。 Karena semua obat alami itulah obat yang sebenarnya. 所以中医带给我们很大的赐福。 Jadi pengobatan tradisional Tiongkok menjadi berkat bagi kita. 今天在抗击新冠的过程中间，中医的效果是非常的好。 Dalam menghadapi COVID sebetulnya pengobatan tradisional Tiongkok itu sangat baik. 中医安全、保险、价格低廉， Dan pengobatan tradisional Tiongkok itu aman, efektif, dan murah. 没有任何的副作用。 Tidak ada efek samping. 所以中医呢是上天给我们的一个赐福。 Jadi pengobatan tradisional Tiongkok adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada orang 那么 Tionghoa. 在1982年的时候， Di tahun 1986, 在美国兴起了一门新的学科， di Amerika ada satu cabang ilmu baru 叫做 chronobiology， yang disebut sebagai chronobiology. 它是研究人体内部有一个24小时的一个时钟的规律。 Ilmu itu khusus mempelajari siklus 24 jam di dalam tubuh manusia. 比方说每到晚上9点到11点， Nah, misalnya pagi hari jam 9, malam hari jam 9 sampai 这 jam 就是黑 10. 色素分泌的时间。 Ini adalah waktunya melatonin keluar dari tubuh kita. 你错过这个时间呢，它就没有了。 Lewat daripada waktu dia nggak keluar lagi. 所以这个时钟告诉我们，到这个时候最好是睡觉了。 Sehingga waktu itu adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk tidur. 他另外还发现呢，人体每到第7天呢，有一个7天1周的规则，7天的这种规律。 Dan mereka juga menemukan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada satu siklus, yaitu siklus 7 hari. 当时这位教授来到中国， Dan saat itu ada seorang profesor datang ke Tiongkok. 来介绍他的新的学科。 Dan untuk memperkenalkan cabang ilmu yang baru ini. 我们这一位这个北京中医科大学的郝万山教授就对他说了一段话。 Dan saat itu Profesor Hao Wan-san dari Universitas di Beijing mengatakan begitu, demikian kepada orang itu. 他说非常感谢教授来介绍你的研究。 Dan dia katakan terima kasih Profesor sudah memperkenalkan penemuan kalian. 他说不过呢，你这些发现呢，我们4000年前就全部都有了。 Hanya saja penemuan ini kita sudah temukan 4000 tahun yang lalu. 这个24小时的规律，我们叫做子午流注。 Siklus 24 jam dalam tubuh manusia orang Tionghoa sebut sebagai Xiu Liu Chu. 比方说我们这个大肠工作的时间， Misalnya siklus usus besar kita adalah 这就是早上5点到7点的时间。 jam 5 sampai jam 7 pagi. 这个时候你就要起床了，要去上厕所了。 Dan inilah waktunya bagi kita untuk bangun tidur dan pergi ke WC. 那7点到9点，这就是我们的胃工作的时间。 Dan jam 7 sampai jam 9 pagi itu adalah waktu siklus untuk lambung kita. 所以这个时候最适合吃早餐。 Dan itu adalah waktu yang paling tepat untuk makan pagi. 所以这一天呢，24个小时，我们呢都有一个不同的经络活动的时间。 Jadi selama 24 jam itu kita akan ada selalu siklus untuk organ-organ yang berbeda. 不仅如此他还发现呢，我们中医里讲这个人体里面有7天的这样的一个规律。 Bukan hanya itu, dia juga mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada siklus 7 hari. 7天的规律呢，推回去是最早的一部书，叫做《易经》，里边有记载。 Dan siklus 7 hari itu pertama kali disebut dalam buku klasik kuno I Ching. 易经说呢，7日来复，天行也。 Kitab I Ching mengatakan siklus 7 hari itu datang dan pergi, itulah siklus alam semesta. 这个7天的规律不光是在我们人体里面， Dan siklus 7 hari itu bukan hanya terdapat di dalam tubuh manusia saja. 我们从动物身上也能看到。 Kita bisa melihat dari makhluk-makhluk yang hidup yang lain. 动物学家发现，这个动物的这个 pregnancy它都是以7为单位的。 Dan para ahli mendapati bahwa kehamilan daripada makhluk hidup itu selalu ada dalam siklus 7 hari. 比方说，从一个鸡蛋到孵出小鸡， Misalnya dari telur menjadi anak ayam, 3周的时间，21天。 yaitu memerlukan waktu 3 minggu atau 21 hari. 从一个鸭蛋到孵出小鸭
4周的时间。 Dari telur bebek hingga menjadi anak bebek perlu waktu 4 minggu. 牛的妊娠的期间呢是40周， Masa kehamilan sapi adalah 40 minggu. 和人的人生期是一样长的。 Sama panjangnya dengan kehamilan pada manusia. 所以我们从这个表可以看到，这些动物它的妊娠期都是以期为单位的。 Jadi kita bisa melihat kehamilan semua makhluk hidup itu selalu dalam siklus 7为 hari. 什么会是这样呢？ Kenapa bisa demikian? 哦，原来呀，圣经上面的记载是上帝用6天创造天。 Karena Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari. 那么到了第7天呢，他就安息了，他就休息了，把它定为一个圣日。 Dan pada hari yang ketujuh Allah berhenti dan membuat hari itu menjadi hari yang kudus. 那在这一天呢，人类就和创造主啊一起交通。 Dan pada hari ketujuh inilah waktu bagi manusia untuk berhubungan dengan Allahnya. 那么对于这一切呢，中国文字也有记载。 Dan untuk peristiwa ini karakter Tionghoa juga ada catatannya. 来，我们来看一下中国的这1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Mari kita lihat angka itu dalam bahasa Mandarin 1 sampai 10. 哎，请大家注意这个6。 Coba saudara perhatikan angka 6, 6. 你看这个6啊，它最早的文字呢，它是有一个房子，房子下面呢站了2个人。 Di awal karakter angka 6 ini adalah sebuah rumah dengan 2 orang di dalamnya. 因为人是第6天造的， Oleh karena manusia diciptakan pada hari yang ke-6. 所以我们就看见这个6里面呢，在这个房子里有2个人。 Itu sebabnya di angka 6 kita bisa melihat ada 2 orang manusia di dalamnya. 哎，中国人写的这个7也很有意思。 Dan melihat angka 7 dalam karakter Mandarin juga sangat menarik. 哎，这个7是像一个十字架， Dan angka 7 itu seperti sebuah salib. 表明了这个地上的人和天上的上帝啊，他们之间的这种。 Dan menunjukkan hubungan antara manusia yang horizontal dengan Allah garis vertikal. 那么，只有当我们和上帝交通啊，这个人类这个家才成立了。 Hanya dengan adanya hubungan antara manusia dengan Allahnya, maka rumah itu bisa didirikan. 所以我们看到中国这个家这个宅这个字呢，是一个房子里面有一个7。 Itu sebenarnya karakter rumah atau cai itu adalah gambarnya ada sebuah kamar, di dalamnya ada angka 7. 因为在这一天呢，人类和他的创造主在一起，在一个家庭里。 Oleh karena pada hari itu manusia dan Allahnya berhubungan menjadi satu di dalam satu rumah tangga keluarga. 所以，当我们遵守24小时的身体的时钟， Jadi pada saat kita mengikuti siklus 24 jam di dalam tubuh kita, 我们会有身体的健康。 kita bisa mendapatkan kesehatan fisik. 我们有遵守这个7天一周的规律， Dan ketika kita mengikuti akan siklus 7 hari, 不光有身体的健康， kita tidak saja mendapatkan kesehatan jasmani, 也可以给我们带来属灵的丰盛。 tetapi kita juga bisa mendapatkan akan kepuasan rohani. 那么今天呢，上帝在呼吁他所有地上的人 Hari ini Allah sedang memanggil semua umatnya di seluruh dunia 都回到他的天家来， untuk kembali ke rumahnya. 就像我们中国这个字这个宅字一样。 Seperti karakter cai di dalam tulisan Mandarin. 我们在第7天跟他在一起， Dan pada hari ke-7 kita 我们 bersama-sama 来 dengan 敬拜 dia. 他， Kita datang untuk menyembah dia. 他会接纳我们， Dia akan menyambut kita. 我们就有一个属灵的家。 Dan kita akan memiliki sebuah rumah yang rohani. 上天也要借着这一天进一步的赐福给我们。 Maka Allah akan memberkati kita pada hari yang ke-7 itu. 所以，我们今天的所有的弟兄姐妹，我们的朋友们， Oleh karena itu sahabat-sahabatku semuanya 你 pada 愿意 pagi 得 hari 福 ini, 气吗？ apakah saudara ingin diberkati? 我们的上帝是一位愿意赐福的上帝， Allah kita adalah Allah yang suka memberkati. 他邀请我们在第7天来，每到第7天来与他交通。 Dan Allah ingin kita datang dan berhubungan dengan dia pada hari yang ke-7. 他不仅要赐给我们身体上的安息， Dan dia tidak hanya memberikan kita berkat kesehatan fisik, 也要赐给我们属灵的福气。 tetapi juga berkat-berkat rohani. 那么这一些都是他借着中国的文献，借着中国的文字赐给我们的。 Dan semua itu adalah berkat-berkat yang diberikan Tuhan melalui tulisan orang Tionghoa dan buku-buku 但是 klasik 这些不 kuno. 仅仅只是给中国人的，
Tentu saja ini bukan hanya untuk orang Tionghoa saja, 是给全人类的。 tetapi untuk seluruh umat manusia. 愿我们接受上天的赐福， Sehingga ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, 也将这些福气传给其他的人。 kita pun menjadi saluran berkat bagi orang lain. 我们感恩，我们有一位赐福的上帝。 Kita bersyukur memiliki Allah yang suka memberkati. 我们恳求我们这位上帝在今年2023年大大的赐福你和你的家人。 Kita berdoa agar di tahun 2023 ini Tuhan akan memberkati kita dan keluarga kita dengan limpahnya. 好，我们一起做一个结束的祷告。 Mari kita tutup dengan doa. 天父，我们满心的感谢赞美主你的恩典， Bapa di surga, kami berterima kasih atas kasih karuniamu. 感谢你创造我们， Berterima kasih karena Tuhan sudah menciptakan kami. 感谢你赐福给我们， Berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati 我 kami. 们感谢你赐福给华人这么多的福气。 Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati orang Tionghoa dengan sangat limpahnya. 愿我们能够珍惜， Ajar kami untuk menghargainya. 让我们接受感恩这些福分， Dan biarlah kami berterima kasih dengan 也能 semua 够 berkat 进一 yang 步 sudah 的 Tuhan 来 berikan. 与上天有更美好的沟通。 Dan kami bisa lebih dekat berhubungan dengan sorga. 我们借着主耶稣基督和上天建立一个永恒的关系， Dan mengadakan satu hubungan yang dekat bersama dengan Allah. 进入属天的家庭， Dan kami bisa masuk ke dalam rumah rohanimu. 接受上帝更多的赐福。 Dan kami bisa mendapatkan berkat yang lebih banyak. 我们献上感恩祷告，奉耶稣基督圣名， Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin.